Mereka ni telah melakukan jenayah dan juga disabitkan kesalahan atas 52 kes samun di seluruh Malaysia, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana, konco-koncoku. Welcome to my channel. Terima kasih kerana klik video ini untuk mengetahui konten-konten yang saya keluarkan, dan terima kasih atas sokongan yang anda berikan kepada Riz Live Channel. Bagi sesiapa yang belum subscribe, please subscribe dan turn on your notification untuk mengetahui konten-konten yang saya keluarkan seterusnya ataupun sebelum ini. Okay? So guys, pada hari ini saya akan bercerita dan berkongsi dengan anda semua satu kisah yang bagi saya amat menarik dan juga perlu dikongsi bersama penonton-penonton Riz Live khususnya, kerana kes ni pernah menggemparkan Malaysia pada sekitar tahun 2002. So let's go into the deep case. Sebut saja mengenai Mat Komando, mesti ramai di antara kita, terutamanya yang lahir pada 90-an hingga 2000, akan mengingati nama ni, terutamanya bagi penduduk di Kampung Selengkoh, Sungai Limau, Yan, Kedah. Nama sebenar Mat Komando Ahmad Mat Arsyad yang berusia 37 tahun pada ketika itu. Dan macam saya katakan tadi lah, kes beliau ni hangat diperkatakan dan menjadi gempar pada sekitar tahun 2001 ke 2002. Kisah Mat Komando ni bermula apabila beliau ni menjadi ketua satu geng kongsi gelap yang diberi nama Kumpulan 13. Rasanya mungkin tak ada nombor lain kot, so diorang pilih 13, yang melakukan aktiviti merompak dan juga menyamun yang sangat-sangat dikehendaki oleh pihak berkuasa pada ketika itu. Dan Kumpulan 13 ni guys telah berjaya menyamun beberapa premis yang besar, okey, bukan setakat yang cikai-cikai tapi syarikat besar pun, dan antaranya adalah Bank Simpanan Nasional BSN, para pemborong kelapa sawit, pengurus wang, pusat pajak gadai, dan juga beberapa individu yang kurang bernasib baiklah. Korang nak tahu, mereka ni telah melakukan jenayah dan juga disabitkan kesalahan atas 52 kes samun di seluruh Malaysia, guys. Kumpulan 13 ni guys dikatakan sangat licik dan juga mempunyai strategi-strategi yang sangat di luar jangkaan, sehingga kan pihak berkuasa sukar untuk membenteras jenayah mereka ni. Menyebabkan ramai, rata-rata seluruh rakyat Malaysia menjadi sangat risau dan juga takut untuk keluar rumah lah, disebabkan penjenayah sedang berleluasa dan kes ni masih menjadi siasatan yang begitu lama. Antara teknik yang mereka guna ni guys adalah dengan menahan kereta, rata-ratanya dipandu oleh wanita guys, and then selepas itu diorang akan merompak individu tersebut dan melarikan kereta mangsa. Ahli Kumpulan 13 yang lain telah bersiap sedia menunggu di satu kawasan untuk mengambil kawannya yang melakukan aktiviti itu tadi. Yang paling sadisnya guys, bila mereka selesai merompak aktiviti menyamun tu, diorang akan membakar kereta tersebut untuk menghilangkan bukti-bukti yang boleh mengesan mereka sebagai penjenayah yang melakukan aktiviti tersebut. So dahsyat kan. So diorang ada teknik dan juga pemikiran yang agak jauh di situ, okey. Dipercayai juga diorang ni merompak dengan hati kering, iaitu tak kisahlah wanita tu mengandung ke, dia dengan anak ke, ataupun hanya berseorangan, diorang tak kisah. Tujuan mereka hanya untuk merompak dan sanggup untuk melepaskan tembakan kepada sesiapa saja yang ingin menghalang aktiviti samun mereka. Dan korang nak tahu yang paling mengejutkan, apabila si Mat Komando ni melakukan aktiviti jenayahnya tanpa berselindung apapun pada wajahnya. Maknanya dia melakukan jenayah tu tanpa bertopeng lah. Dan Kumpulan 13 ni dilaporkan menjadi aktif beberapa tahun ke depan selepas itu. Namun guys, bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Gerakan memburu Kumpulan 13 ni diperketatkan lagi oleh pihak berkuasa, kerana dilaporkan mereka ni telah mencemarkan nama baik negara kita dengan aktiviti-aktiviti samun. Dalam gerakan Ops
api sawit, pihak polis telah berjaya menewaskan beberapa ahli daripada kumpulan 13 ni, termasuklah abang ipar kepada Mat Komando. Tapi sayangnya si Mat Komando dapat melarikan diri ke hutan simpan di kawasan Pedu. Operasi mencari si Mat Komando ni dihentikan kerana pihak berkuasa tidak dapat mengesan jejak Mat Komando di dalam hutan tersebut. Juga dikatakan Mat Komando ni sangat arif dalam selok-belok hutan. Ekoran dia ni adalah bekas tentera selama 2 tahun pada satu ketika dahulu. Kan tahulah teknik macam mana bersembunyi, melindungi diri dan juga bermacam-macam lagi lah. Dan juga guys, tak tahulah ini ada cerita betul ataupun tidak, tapi dikatakan Mat Komando ni juga mempunyai ilmu kebal guys, yang menyebabkan dia sukar untuk dibentras dan juga dikalahkan. Dan selepas kes berkenaan, cerita mengenai Mat Komando ni sepi begitu sahaja sehinggalah beberapa ketika, sehinggalah masyarakat pun agak melupakan ataupun terlupa mengenai kes dan juga jenayah yang dilakukan oleh Mat Komando. Sehinggalah guys, dikatakan beliau muncul semula di sekitar Negeri Sembilan ketika dia dan juga rakan-rakannya menjalankan aktiviti merompak dan samun di tempat tersebut. Dan polis pun apalagi terus menggiatkan lagi pemburuan kepada si Mat Komando ni. Tapi macam biasa dia terlepas lagi dan juga tiada jejak yang boleh dikaitkan untuk penangkapan si Mat Komando. Last jejak Mat Komando adalah di Baling Kedah, iaitu ketika beliau cuba untuk membunuh orang kanannya sendiri, iaitu Muhammad Syukri Husin, yang dipercayai telah mengkhianati Mat Komando ni. Tapi sekali lagi Mat Komando dapat meloloskan diri pada ketika itu. Dan namun guys, akhirnya detik pertumpahan darah si Mat Komando ni berlaku pada 12 September tahun 2002 di Velkra, Kampung Hujung Ketun, Pendang, Kedah pada sekitar 6.30 pagi. Dia menerima 2 das tembakan di bahagian kepala dan juga di rusuk kirinya guys. Serbuan sepasukan 10 anggota polis yang turut disertai oleh unit tindakan khas ataupun UTK pagi itu telah berjaya menamatkan riwayat dan juga menutup kes Mat Komando. Dan tempoh yang diambil untuk membentras dan juga menyelesaikan kes Mat Komando ni diambil selama 255 hari guys. Dan pertempuran tu telah menyebabkan ramai rakyat Malaysia menjadi lega, di mana tak perlu risau lagi mengenai kes-kes jenayah samun yang sedang berleluasa pada masa ini, terutamanya pada kaum wanita. Dan di sebalik sisi gelap Mat Komando ni, penduduk kampung di kawasan beliau memuji sikap Mat Komando, di mana dikatakan dia ni bukanlah sejenis yang menunjuk-nunjuk akan kemewahannya, ialah dia dah mencuri berjuta-juta kot, tapi langsung tak menunjukkan yang dia ni berduit. Juga dilaporkan dia ni adalah seorang ayah yang penyayang, terutamanya pada anak tunggal lelakinya. Dan ya, penduduk kampung di kawasan beliau begitu terkejut bila mendapati sebenarnya Mat Komando ni adalah penjenayah yang sangat dikehendaki oleh pihak polis pada ketika itu. Ialah penduduk kata dia seorang yang pendiam dan juga tak kuat melawan ataupun banyak perangai lah. Namun ya, bak kata pepatah, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Dan isterinya juga melaporkan Mat Komando ni sangat berpegang pada prinsipnya, di mana dia tidak akan menyerahkan diri dan akan berjuang sehabis mungkin walaupun bersendirian. Maknanya biarpun pengikutnya telah tiada ataupun mengkhianati beliau lah. Dia juga pernah berpesan kepada isterinya untuk menyediakan kain kafan lebih awal sebelum ajalnya tiba. Namun guys, korang nak tahu ada satu kisah misteri di sebalik jenayah ni tau, ataupun kisah ni, iaitu selepas beliau terkorban dan juga ahli kumpulannya yang lain terkorban, tiada siapa yang mengetahui di mana dia telah letak ataupun sorok wang rompakan yang dia telah sembunyikan guys. Dan juga dianggarkan wang berkenaan boleh mencecah sehingga 2 juta ringgit yang sampai kini menjadi kekal misteri. Dan berakhirlah kes
Smart Commando. Apa pula pendapat korang di luar sana mengenai case Smart Commando ni? Dan juga kalau korang perasan, case ni ada persamaannya dengan case yang sebelum ni saya pernah bawa, iaitu case botak chin dan juga case bentung kali. Bagi sesiapa yang belum tengok, please klik link di atas ni untuk melihat konten yang saya telah keluarkan yang bertajuk botak chin dan juga bentung kali. Okey. Ya guys, jangan lupa untuk ambil pengajaran dan juga sedekahkan Al-Fatihah kepada semua yang terlibat dalam kes tersebut. Jika korang ada sebarang komen ataupun cadangan yang ingin diutarakan, jangan segan dan silu just komen di bawah ataupun direct DM di Facebook ataupun Instagram yang linknya saya letakkan di bahagian description. Ya, sehingga berjumpa lagi untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum. Hantam memang.